mengapa perkongsian kita ini dinamakan sebagai perkongsian tentang zaman akhir? Mengapa tak disebut akhir zaman sebagaimana yang kita biasa tonton? Jadi sebenarnya kuliah-kuliah tentang akhir zaman ini saya dah mulakan pada tahun 2007. Ketika itu saya mensyarahkan kitab akhir zaman lah, hadis-hadis tentang akhir zaman. Sebahagian daripada pengajian-pengajian ketika itu masih ada lagi di serata internet. Yang itu cara sendirilah ya. Itulah pengajian umum yang mula-mula saya buat. Bermula dengan pengajian tentang akhir zaman. Lebih kurang 3 tahun macam tu lah. Lepas daripada itu barulah saya kongsikan pengajian umum kitab-kitab yang lain, seperti kitab Munyatul Musalli, kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra' wal Mi'raj, kitab yang Kimia' Sa'adah, dan kitab Ihya Ulumuddin. Dan sekarang ini, sejak dulu lagi pun, kuliah-kuliah akhir zaman memang sentiasa banyak di internet. Merata ada, mudah untuk kita dapat. Biasanya asatizah akan membentangkan hadis-hadis dan juga riwayat-riwayat tentang akhir zaman, lalu mereka pun kupas. Jadi saya tak bercadang untuk kembali mengulang apa yang telah disampaikan pada zaman 2007-2009 itu. Cuma kali ini yang nak disampaikan ini adalah secara ringkas, pendek-pendek, tetapi diharapkan padat. Ringkas, pendek-pendek tetapi padat. Dia juga tidak tentu masanya, ikut keluangan masa dan keadaan. Ada free, kita sharing lah apa yang kita tahu. Dan perkongsian kita juga dalam kuliah zaman akhir ini lebih kepada kesedaran tentang apa yang sedang berlaku, apa yang akan berlaku, persediaan dan juga tindakan-tindakan yang sewajarnya diambil. Namun begitu, persoalan-persoalan yang ditanya tentang ialah apa saja berkaitan akhir zaman ini, sekiranya saya tahu hal tersebut, insya-Allah akan saya jawab. Walaupun nanti akan nampak seolah-olah macam lari sikit lah daripada jalan kuliah zaman akhir kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila akhir zaman? Sebelum kita pergi ke zaman akhir, bincang sikit akhir zaman. Bila akhir zaman? Akhir zaman ini bermula, ada orang kata ketika Rasulullah dikandung oleh ibunya. Ada orang kata ketika Rasulullah lahir. Ada orang kata ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Mana-mana pun boleh lah. Sebab masanya pun dekat-dekat saja. Kita tak mau berpanjang-panjang dalam berbahas hal itu. Ringkas kata, akhir zaman ni berlaku apabila Rasulullah SAW hadir ke dunia ini. Lebih kurang begitulah. Rasulullah sendiri pun disebut sebagai Rasul atau Nabi akhir zaman. Itu salah satu gelaran dia lah. Maksudnya, dah lebih daripada 1400 tahun dah kita ni berada pada akhir zaman. Jadi akhir zaman ini panjang masa dia, lama, dah 1400 tahun, tak habis-habis lagi. Bila habisnya akhir zaman ni? Akhir zaman ini akan tamat apabila berlakunya as-sa'ah, hari kehancuran. Hari kehancuran alam ini. Dan kiamat nanti, itu confirm lagi lah. Akhir zaman ini, dia terdiri daripada beberapa fasa. Allah sahajalah yang tahu fasa-fasanya itu.
Cuma kita nak memudahkan perkongsian dan pemahaman, maka kita bahagikan kepada 3 fasa yang besar. Yang pertama, ada zaman awal kepada akhir zaman. Zaman awal kepada akhir zaman. Fasa kedua, ada zaman pertengahan kepada akhir zaman. Fasa ketiga, ada zaman penghujung kepada akhir zaman. Ini 3 fasa. Fasa pertama, zaman awal kepada akhir zaman. Bila tu? Zaman Rasulullah, itu zaman awal, akhir zaman. Zaman para sahabat, zaman awal, akhir zaman. Mungkin zaman salaf, 300 tahun hijrah. Itu zaman awal kepada akhir zaman. Bila pula berlakunya zaman penghujung kepada akhir zaman? Zaman penghujung ini bolehlah kita katakan bila sampai zaman Al-Mahdi, sampai zaman seterus-terusnya lah, datangnya Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, dan sampailah ke hari kehancuran. Itulah zaman akhir kepada akhir zaman. Jadi, penghujung akhir zaman inilah yang kita cuba nak maksudkan dalam kuliah kita. Sebab itu kuliah kita ni disebut sebagai zaman akhir. Akhir zaman itu dia panjang. Lama masa dia dah 1400 tahun. Bila habis tak tahu lagi. Kita nak bicarakan ni yang zaman akhir kepada akhir zaman itu.